الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء والبلاء مصر الأعداء سوق الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واقضي لنا جميع حوجنا وانفعنا في العليم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنافع والبركة يا رب العالمين على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله مالك يوم الدين إياك نستعين. آمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berterusan untuk kelas tadabbur kita, tadabbur Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada juzuk ke-14 pada Al-Quran Al-Karim. Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Naam, malam ni insya-Allah malam 15 dah pertengahan Ramadan. Wasalna ila nisf Ramadan, pertengahan Ramadan. Juzuk ke-14 dinamakan juzuk pada Alif Lam Ra. Naam. Jumlah ayat yang di dalam juzuk ini adalah 227 ayat. 227 ayat. Mula pada surah Al-Hijr. Mula pada surah Al-Hijr ayat yang pertama iaitu pada qauli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin. Nah, pada ayat yang pertama pada surah Al-Hijr dan habis dengan ayat 128 daripada surah An-Nahl. Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Nah, jumlah ayat dalam juzuk ni 227 ayat. Ingat ya, insya-Allah Subhanahu wa taala mula dengan Alif Lam Ra. Nah, juzuk ini adalah di dalamnya seluruh surah Al-Hijr dan juga seluruh surah An-Nahl. Dua surah. Juzuk 14 ada badannya dua surah. Surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. Ayatnya surah Al-Hijr dan surah An-Nahl ayatnya ayat Makkiyah. Dua surah ini adalah ayatnya apa? Ayat Makkiyah. Kalau ikutkan pada ayat Makkiyah, apabila kita dengar surah Makkiyah, ada banyak badannya tentang cakap tentang hukum akidah, tentang akidah, tentang usul Islam. Banyakkan pada tabi' ayat al-Makkiyah, maksudnya adalah pada ayat Makkiyah, kebanyakan ada di dalamnya apa? Di dalamnya adalah tentang akidah. Dan dalam surah-surah ini ada juga seperti itu. Nah, kalau kita tengok pada dua dua surah ini, surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl, ada pada di antara kisah-kisah yang di atas di dalamnya seperti mana kisah
ciptaan Nabiullah Adam alaihi salam, dan iblis tidak menipu pada arahan untuk apa, untuk sujud kepada Nabiullah Adam, dan kisah Nabiullah Lut alaihi salam dan habis kaumnya. Ada juga sebut juga tentang kisah Madian, maknanya kaum Shu'aib alaihissalam, ada sebut juga di dalam kisah itu. Kisah Nabi Allah Saleh juga sebahagian ada sebut juga. Naam, di dalam, tapi hanya dia macam satu ayat dua ayat macam tu. Naam. Jadi kisah juga di antara kisah yang ada di dalam juzuk ini adalah kisah Wa'dil Arab lil Banat. Kisah orang Arab adalah menanam adalah baby atau baby perempuan adalah di dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia hidup. Naam, baby perempuan adalah juga kisah Al-Abkam was-Sawi. Kisah lelaki yang itu dan juga lelaki yang sempurna, sihat. Ini adalah kisah bukan tentang lelaki itu, kisah contoh. Nanti insya-Allah kita akan ceritakan pada hari ini. Dan juga adalah kisah Naqidatul Ghazl. Naqidatul Ghazl adalah kisah wanita yang men, uh, mengingkari janji. Naqidatul Ghazl ataupun bukan erti seperti itu. Boleh kata bukan mengingkari, terjemahan salah tu. Kisah Naqidatul Ghazl adalah seorang wanita yang dia adalah menjahit ataupun menjahit kalau tak silap. Naam, nanti insyaAllah saya akan cari terjemahannya dalam bahasa Melayu. Minta maaf, subhanallah. Dan adalah kisah yang ketujuh dalam bab ini ataupun ayat yang bab yang ketujuh dalam dalam kisah-kisah di antara kisah untuk syara dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaran dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini insya-Allah kita ada beberapa poin-poin kita akan cakap insya-Allah pada hari ini باذنillah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Mhm. Naam. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kita insya-Allah mula dengan kisah-kisah yang ada pada juzuk 14 ini. InsyaAllah ada beberapa kisah yang kita akan ceritakan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Uh, Naam. Lalu juga, naam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyid. Ada kisah-kisah macam kisah Nabi Allah Shu'aib, Ashabul Aikah. Mungkin kita tidak perlu ulang kan, kita dah ceritakan sebelum ni. Kalau tak silap. Hmm. Nah, kisah yang pertama insya-Allah kita akan cerita pada hari ini kisah Wa'dil Arab lil Banat. Adalah kisah orang Arab dahulu di zaman jahiliyah Islam. Sebelum Islam adalah ramai pada orang Arab jika dia dapat anak perempuan, dia tanamkan anaknya. Maksud dia tanam anak itu. Dia sampai keadaan malu dengan masyarakat. Dia dapat anak perempuan. Orang tanya, dapat lelaki ke perempuan? Kata perempuan. Habis. Jadi orang tu dia buat apa dengan anak perempuan itu? Dia bagi korek pada tanah dan diletakkan baby itu dan tutup balik. Ya, itu adalah panggil wa'dil banat. Yani qatluhunna wa hunna ahya. Bunuhkan perempuan itu dalam keadaan dia masih lagi hidup. Dan kita adalah cara bunuhnya adalah dia tanamlah. Seperti itu. Itu adalah cara yang berlaku di zaman dahulu. Seperti mana dalam ayat dalam surah An-Nahl pada ayat 58 dan juga 59. Kalau ada orang nak baca terjemahan boleh juga. Ayat 58 dan juga 59. Pada qaulihi ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Dalam ayat ini adalah apabila orang dapat maksud pada kita terjemahan dulu sikit-sikit pada ayat ini, idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda. Apabila orang dapat anak perempuan adalah mukanya apa hitam, bukan maknanya adalah mukanya berubah warnanya jadi warnanya hitam, tak. Maksudnya dia sedih dan dia macam susah hati. Senang cakap bahasa Melayu kata. Dan bukan maksud adalah jadi mukanya zalla wajhu muswaddan, maksudnya adalah mukanya jadi hitam. Tak, dia sedih, masam muka macam tak seronok dan seperti itu. Dia selalu masam muka. Itu adalah wa huwa kadhim. Wa huwa kadhim adalah di dalam keadaan penuh dia sedih dalam hatinya. Yaqdhamu ghaizahu fi sadrihi. Naam. Dan juga adalah yatawara minal qaum. Apa yatawara minal qaum? Dia adalah jauh pada orang. Ada orang pada kaum-kaumnya tak pergi jumpa dengan orang itu. Tak nak orang tanya dia. Tak nak orang tahu hal dia dapat anak perempuan. Kenapa? Malu. Ialah fahaman jahili lah. Fahaman jahili lah itu. Dia adalah orang itu apa lari pada orang nak jumpa dengan orang tak nak tahu, tak nak bagi tahu dapat anak perempuan. Zaman kita ada lagi ke orang yang ikut adat ni? Auzubillah min zalik. Adakah yang sedih kalau dapat anak perempuan? Tak dapat lelaki? Tak Syekh. Auzubillah, tak ada kan? InsyaAllah. Benda ni adalah kullu ma ya'ti min Allah fahuwa khair. Semua yang datang daripada Allah itu baik. Jangan adalah di antara kita semua ada orang dia rasa, alah, kenapa tak dapat anak lelaki? Kenapa tak dapat semua itu baik. Kalau tahu apa yang ada pada perempuan, maksudnya kelebihan orang yang dapat anak perempuan, orang akan harap ada anak perempuan je. Subhanallah. Subhanallah, al-bint, perempuan, anak perempuan dia adalah Subhanallah, laha hinniya akthar ala ahliha. Dia adalah kasih sayang pada keluarganya lebih sikit daripada lelaki. Subhanallah. Wa kullin khair. Dan di antara dua-dua insyaAllah, lelaki perempuan sama insyaAllah. Tapi kebanyakan kebiasaan adalah perempuan lebihlah sikit. Nah, yani orang itu yatawara minal qaum. Dia adalah jauh pada orang. Tak nak bagi orang nampak dia. Tak nak tahu orang nampak dia dan tanya dia adakah dapat lelaki ke perempuan. Tak. Tak nak bagi tahu dia sudah dapat perempuan. Min su'i ma busyira bih. Sampai itu di dalam etikadnya yang rosak tu, dia rasa apa? Dia rasa unsa itu adalah maksudnya perempuan itu adalah benda yang balak. Nauzubillah min zalik. Dia rasa macam benda tu balak, bukan benda yang baik badannya. Naam, ayumsikuhu ala hun adalah adakah dia tinggalkan perempuan itu, maksudnya uh, maksud dia tidak wa'adnya, maksud tak tanamnya, tak bumikannya. Adakah dia jaga dengan sabar semua orang cakap tentang halnya, ataupun dia am yadusuhu fit turab, ataupun dia bumikannya dalam keadaan dia hidup. Itu yang dikata wa'dil banat. Nah, itu adalah pada syara kaum ataupun di zaman jahiliyah. Ala sa'a ma yahkumun. Yani apa yang dia buat itu adalah benda yang mungkar, yang tidak sah. Naam. Yani bi'sal hukm hukmuhum hina nasabu ila Allahil banat lianfusihim naam. Orang itu adalah salah pada hukumnya ataupun salah pada yang dia ambil seperti itu. Dia rasa adalah perempuan itu adalah benda yang tidak baik pada badannya. Kalau kita tengok pada tadabbur pada ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana di zaman jahili orang itu benci kepada wanita. Ilman anak dunia tak akan berterusan. Ilman dunia itu berterusan adalah kena ada zakar wa unsa, laki dan perempuan. Tapi orang itu bagi dia perempuan itu adalah tidak proper kalau dia dapat anak perempuan. Kenapa? Apa sebabnya? Sebab orang Arab dahulu banyak di antaranya perang. Ada perang, ada jadi takut jadi orang ambilnya.
Dan juga perempuan dia tidak boleh, mungkin tak seperti lelaki perang dan sebagainya. Perempuan taklah boleh kerja seperti lelaki. Naam. Zaman kita ni memang nampak ada perempuan kerja kan, orang bagi kerja, kerja sana sini dan sebagainya. Ah, Naam, mungkin ada beberapa kerja yang perempuan boleh buat, tapi bukan semua kerja perempuan boleh buat. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala faddal, tafdil, kelebihan pada setiap orang ada kelebihan. Sebelum ni, sebelum berapa hari kalau tak silap kita cakap ada pada wanita haram kalau dia lelaki. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan yang lelaki dan sebagainya? Di kita kata, tapi subhanallah setiap orang ada kelebihan badannya. Dan ayat ini menunjukkan pada hal tentang bab ini, bagaimana untuk Allah SWT zam, ataupun maksudnya Allah SWT inginlah pada adat itu. Adat itu tidak baik. Itu adalah hukum yang tidak baik. Dan Allah SWT jelaskan itu adalah bi'sa ma tahkumun, adalah itu hukum yang sangat tidak baik yang ada pada manusia di dunia ini. Nah, kalau kita tengok hal perempuan sebelum Islam, bagaimana halnya? Orang benci kalau dia dapat anak perempuan. Satu. Dan orang itu tujuannya apa? Dia kata takut fakir, takut miskin, takut orang ambil perempuan itu, panggil sabi. Takut orang ambil perempuan itu di masa perang ataupun sebagainya. Takut miskin sebab perempuan dia tak boleh kerja seperti lelaki. Dan adalah di antara adat jahili juga adalah perempuan memang tak dapat miras. Kalau ada faraid, perempuan tak dapat. Itu semua jahili di zaman jahili. Nah, jadi itu adalah seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Tapi Allah Subhanahu wa taala hantarkan Islam kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang hukum-hukum ni, jelaskan bagaimana untuk wanita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 49 adalah yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Subhanahu wa taala pilih bagi pada orang lelaki, bagi pada orang perempuan. Hadza kullu taqdir min Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok Islam, bagaimana Islam membawa kebaikan kepada wanita. Sekarang kadang-kadang orang kata di zaman kita ada orang sebahagian pada tu. Minta maaf. Di zaman kita masih lagi ada orang daripada sebahagian yang wanita yang kata kita tak dapat apa-apa. Laki lagi banyak kemudahan. Bagi laki adalah banyak, dia dapat harta pun dapat lagi banyak dan sebagainya. Itu yang kita kata di kelas sebelum ni. Ada sebahagian harap kalau dia laki, harap dia dapat seperti lelaki. Tapi subhanallah setiap orang ada kelebihannya. Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi apabila Islam datang, Islam haramkan wa'dil banat. Wa'dil banat, bumikan wanita di masa dia hidup, di masa pada baby, waktu kecil. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan benda itu. Dan Islam adalah bagi untuk menjaga pada wanita, jaga yang lebih perhatian tentangnya, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Baik-baiklah dengan kaum wanita. Yani orang yang ada ibunya, baik-baiklah dengan ibunya. Adiknya perempuan, kakaknya perempuan, baik-baiklah dengannya. Anak dia perempuan, baik-baik dengannya. Buat yang terbaik dengannya. Ustausu bin nisa'i khaira. Yani bukan adalah pada orang yang kira hebat adalah pergi hina kepada perempuan. Bukan orang yang hebat adalah yang pergi gaduh dengan perempuan. Kalau kita pada adat orang Arab, kita kalau ada gaduh laki perempuan tarik diri. Dah. Walaupun kita bukan salah, tarik diri. Sebab macam mana pun akan jadi salah. Tarik diri. Uh, Macam tu. Kenapa? Sudah dia Nisa, wanita, minta maaf ni ya. Kelas kita ni banyak wanita. Tapi ini hakikat. Wanita banyak dia pada fikiran, pada hati. Lelaki mungkin lebih kepada fikir pada akalnya. Wanita adalah ada perasaan kuat lagi daripada lelaki. Mungkin kata lelaki, orang kata apa, hatinya keras macam batu. Bukan macam tu.
Bukan macam tu, tapi kadang-kadang ada sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada lelaki sebab ada hikmah badannya. Seperti mana pada maaf, nauzubillah min zalik adalah tentang syirai, dan tentang syirai, nauzubillah min zalik. Bab ini Allah Subhanahu Wa Taala letak pada siapa? Pada lelaki ke pada perempuan? Dia yang pegang adalah bab itu adalah lelaki. Kenapa? Sebab dia adalah boleh fikir panjang sikit tentang bab itu. Dia akan fikir banyak benda sebelum adalah lakukan benda itu. Nauzubillah min zalik. Jadi pada bab ini perempuan, kalau ismah fi yadil nisa, kalau ismah adalah maksudnya adalah urusan cerai, itu adalah dengan tangan wanita. Ramai pada wanita yang sudah berhenti, dah tinggalkan. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Tapi adalah ada hikmah. Sebab adalah mungkin di antara di kelebihan pada lelaki adalah dia fikir panjang. Mungkin kata, tapi bukan semua ayat, mungkinlah bukan semua. Ada sebahagian tak macam tu, wallahu alam. Tapi kebanyakan adalah seperti itu. Nah, Islam pun tetapkan hak wanita, bagi hak wanita badannya. Kalau faraid dulu di zaman dahulu sebelum Islam, wanita tidak dapat apa-apa daripada faraid. Tetapi selepas Islam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada wanita haknya. Tidak boleh orang ambil haknya. Ada hak untuknya. Naam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan wanita juga di dunia ini. Yani maksudnya bagi kemuliaan kepadanya, sampai seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah. Dunia ini adalah benda yang baik, dan benda yang paling baik dekat dunia adalah isteri yang salihah, al-mar'ah salihah, perempuan yang salihah. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita jadikan semua keluarga kita daripada keluarga yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita adalah jaga untuk bab ini. Dan juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadi pada wanita. Jadi badannya adalah sesuatu yang special badannya, iaitu apabila dia jadi ibu. Apabila dia sudah jadi ibu, ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab untuk suaminya, ada tanggungjawab untuk anaknya. Subhanallah. Seperti mana ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Yani atau ada di hadis riwayat yang lain, bihusni suhbati. Baik pada saya muamalat dengan yang baik dengannya. Wahai Rasulullah, siapa yang paling ada hak untuknya untuk muamalat dengan cara yang baik dengannya, ataupun dengan saya baik-baik sangat dengannya? Siapa dia Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummu, kata ibu kamu. Kemudian tanya lagi, summa qala summa man? Sahabat itu kata kepada Rasulullah SAW, selepas itu siapa ya Rasulullah? Baginda Nabi Muhammad SAW jawab, ummuk, ibumu. Kemudian orang itu tanya lagi sekali, summa man? Siapa lepas itu ya Rasulullah? Nabi SAW ulang lagi sekali, ummuk, ibu kamu. Kemudian adalah sahabat itu tanya lagi kali keempat, siapa? Baru kata abuk, baru kata ayahmu. Jadi ummuk, ibumu, ibumu, ibumu lah ayahmu. Wahai ayah, jangan sedih. Lelaki yang ada dengan kita jangan sedih. Ha? Naam. Al-ab alaihi mas'uliyah. Ayah ada tanggungjawab. Ibu ada tanggungjawab. Tapi natakallam bisidq. Kita cakap dengan cara benar-benar. Dan kita tengok wanita itu berapa ada tanggungjawab tentangnya. Banyak pada benda. Khususnya wanita di zaman kita ni. Di zaman kita ini adalah banyak pada wanita pun kerja. Banyak pada wanita pergi kerja pagi, balik petang. Dahsyat ini macam lelaki. Mungkin saya tengok dekat sini di Malaysia, macam kita kalau Arab, perempuan bukan tak kerja. Macam mana nak cakap? Kebanyakan tak kerja. Kebanyakan pada wanita dekat negara Arab tak kerja. Kalau kerja, ada berapa bahagian? Mungkin doktor perempuan, mungkin tukang jahit, mungkin macam kerja-kerja yang sesuai dengannya. Tapi kita dekat sini, Masya Allah,
Kita tengok orang jual tepi jalan, contoh jual nasi lemak ke apa, kadang-kadang wanita. Kebanyakan wanita, bukan lelaki. Orang yang kerja Petronas ke apa, banyakkan juga adalah kadang-kadang ada lelaki ada perempuan. Kerja tengok banyak kedai-kedai, banyak wanita. Subhanallah. Adakah disebabkan di akhir zaman ini perempuan lagi banyak daripada lelaki? Mungkin juga di antara sebabnya macam tu. Nah, tapi kalau kita tengok pada thaqafah ataupun pada adat orang, kalau orang Arab mungkin kurang sikit tentang bab itu. Orang Arab mungkin kurang sikit tentang bab itu. Wanitanya maksudnya tak kerja sangat. Kalau kerja, kerja dengan benda yang sesuai. Tidak ada hubungan dengan orang yang ajnabi. Maksudnya orang yang bukan mahram. Kurang sikit tentang bab ini. Bukan maknanya kita tidak ada doktor perempuan. Ada. Kita pun lelaki adalah benda ni menjaga sangat. Tentang adalah kalau perempuan perempuan daripada kita, maksudnya pada keluarga kita sakit, dia pergi usaha awal kepada doktor perempuan. Kalau tak ada baru pergi kepada doktor lelaki. Memang itu adalah ada di antara adat yang kena jaga. Bukan adat saja, Islam pun kena ajar kita seperti itu. Naam, la yajuz. Tidak sah, haram bagi kalau ada contohnya ada doktor perempuan yang boleh cek untuk perempuan, kemudian adalah pergi untuk doktor lelaki untuk cek dengannya. Ada doktor, ni doktor, ni doktor. Ni doktor perempuan, ni doktor lelaki. Kamu pilih. Kamu boleh pilih, pilihlah doktor perempuan. Kalau tak boleh pilih, itu hal lain. Maksudnya contoh pergi hal emergency dan sebagainya, dah kita termasuk dalam bab darurat. Jadi itu adalah hal lain. Tapi kalau pada bab yang kita boleh pilih, kita kena jaga tentang bab ini. Nah, maaf keluar pada tajuk sikit. Tapi maksudnya adalah pada wanita, mungkin kalau ada kerja, pada wanita yang nak kerja, boleh kerja bukan tak ada masalah. Tapi dia jaga pada muamalatnya. Maksudnya kerja itu dia menjaga kepada adab, menjaga pada agamanya dan sebagainya. Dan juga adalah di antara juga kelebihan pada wanita. Ada kelebihan. Masya Allah, ada. Wanita bukan adalah buat masalah je. Tak ada. Wanita buat baik. Banyak pada benda yang baik. Di antaranya adalah Nabi SAW sudah bagi tahu tentang hal wanita. Wanita itu akan jadi adalah lindungkan kita daripada api neraka. Subhanallah. Ya ke? Naam. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya fiha min hadhihi al-banati bi syai'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang dia dapat wanita, maksud adalah anak-anak perempuan, banyak anak perempuan. Anak ni subhanallah, Allah bagi banyak anak perempuan. Anak perempuan itu adalah akan jadi untuk ni apa? Lindungkan dia daripada api neraka. Maksudnya akan bantu dia di akhirat nanti. Naam. Juga adalah di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain." Barang siapa, hadis dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang dia dapat anak perempuan dua contohnya, dan dia menjaga dua itu adalah sampai adalah balik, sampai besar, sampai balik. Datang hari kiamat adalah ana wa huwa kahatain. Datang adalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud jaga dua, ada tempat anak perempuan dan dia jaga anaknya itu sampai jadi anak yang salihah. Subhanallah. Islam pun ajarkan pada kita tentang hal wanita, tentang bab wanita. Kalau ada orang seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia ada tiga anak perempuan atau tiga adik-beradik perempuan, fa ahsana suhbatuhunna, maka dia baik dengan hubungannya dengannya. Wattaqallah fihinna, dan takwa Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maksudnya muamalah dengan baik, muamalat jaga dan sebagainya. Apa yang akan balasan untuknya? Dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Subhanallah. Hadis hasan, hadis hasan. Naam. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Barang siapa yang ada tiga anak perempuan atau tiga adik-beradik perempuan, agar dia jaga tiga tu. Jaga baik-baik. Fa ahsana suhbatahunna. Wattaqallah fihinna. Bertakwa Allah SWT dengannya. Maksudnya dalam muamalah dengan yang baik, dengan mengikut syariat, dengan ikut pada muamalat yang baik untuknya. Apa ada balasan untuknya? Dakhalal jannah. Maka dia akan jadi
balasan untuknya, dia masuk ke syurga. Allahumma ja'alna min ahli jannah ya rabbal alamin. Jadi wahai orang yang dapat anak perempuan dahulu sebelum lelaki, atau wahai orang yang semua anaknya anak perempuan, jangan adalah terasa di dalam hati kamu apa-apa, sebab itu adalah benda yang baik untuk dirimu. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kamu benda yang sangat bagus. Dan setiap orang al-um uh, macam ni, macam ni. Tengok tasbih ni, ini adalah tasbih. Nampak tasbih tak? Ha. Tasbih ini, kenapa ni sebab screen jap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok sekarang ini ada background tak nampak tadi. Tasbih ini dia adalah macam keluarga, macam keluarga. Yang kecil-kecil tu, yang kecil-kecil tu adalah anak. Yang atas itu apa? Yang atas itu ayah, ab. Benang tu adalah ibu. Jadi kalau ayah ada, anak ada, ibu ada, tiga-tiga ada. Kalau ibu tak ada, apa jadi? Semua pecah. Semua pecah. Jadi al-um, yaqul al-Arab, al-um tadum. Al-um tadum. Kumpul. Jadi al-um itu adalah penting sangat di dalam, ibu maksudnya adalah penting sangat di dalam kehidupan kita. Adalah maka setiap orang yang dia masih lagi ada ibunya, jagalah baik-baik. Muamalah dengan yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kata kepada ayahmu, makmu ke apa, walaupun perkataan uff. Ha. Dia minta barang, minta tolong dan sebagainya. Uff, penatnya. Aduh, nauzubillah min zalik. Perkataan uff tu pun jangan sebut. Tahu tak, kalau kita ni, kamu belajar sekarang dengan seorang yang menajar tajwid juga. Saya guru menajar Quran, menajar tajwid. Kalau kita dalam bahasa, dalam ilmu tajwid, kita nak tahu huruf yang kuat pada huruf yang lemah, kita tengok pada sifatnya. Kalau kita tengok pada sifat huruf fa, dia kira huruf fa di antara huruf yang paling lemah daripada bahasa Arab. Huruf yang paling lemah daripada bahasa Arab. Sebab semua sifatnya lemah. Dia adalah sifat hams, rakhawa, istifal, infitah, juga apa, ismat, afwan, izlaq. Lima sifat. Banyakkan waktu sifatnya, empat sifat, semua itu adalah sifat apa? Sifat yang lemah. Sifatnya semua sifat yang lemah. Jadi kalau tengok pada huruf bahasa Arab, huruf yang paling lemah daripada bahasa Arab, jangan pun itu uff, perkataan uff itu adalah pun, itu pun jangan dikenakan. Jadi paran siapa yang dia masih lagi adalah ibunya, ayahnya, maka jaga baik-baik insya-Allah, dan amalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Jagalah baik-baik kepada wanita. Wasiatmu, wasiatku kepadamu wahai umat Islam apa? Jagalah kepada wanita. Naam. Jangan wanita bukan mahram. Jangan wanita bukan apa, kenal. Tak payah nak buat baik-baik, buat baik-baik dengan orang yang keluarga kita. Jadi subhanallah, di antara seorang yang tulis nama isterinya di dalam handphone, tulis apa? Wasiat Rasulullah. Nama isterinya apa? Wasiat Rasulullah. Supaya apa? Supaya dia selalu ingat, jaga dia baik-baik. Ha? Jadi hari ni siapa lagi yang ada dengan kita nak tukar nama ke isteri, tulis wasiat Rasulullah. Subhanallah. Ya Rabb, Allahumma ij'alna minan ibadika as-salihin muttaqin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seterusnya adalah kita nak cakap tentang kisah uh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu kisah lagi tadi, file tu tak edit, tak habis edit.
Sebenarnya ada kisah tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita pada ayat Allahumma salli alaihi ya sayyidina Rasulullah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi ya sayyidina Rasulullah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, pada muka surat 269, kalau ada orang nak buka terjemahan boleh tengok juga. 269 pada ayat 18 tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nah, sudah beri macam-macam tentang nikmat kepada kita. Macam-macam beri pada kita pada nikmat. Kalau kita tengok pada ayat-ayat ini eh, eh, pada pada ayat yang sebelumnya, pada ayat 13 14, minta maaf. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Allah Subhanahu wa taala beri pada nikmat pada kita adalah pada laut itu adalah macam-macam pada ikan, jenis-jenis ikan. Naam. Wa tastakhriju minhu hilyan talbisunaha. Naam. Hilyan apa? Talbasunaha adalah beri pada kamu juga adalah daripada laut itu, iaitu dapat apa? Lu'lu'. Lu'lu'. Apa maksud lu'lu'? Lu'lu' apa nama? Hiasan Ya. untuk wanita. Mutiara, Syekh. Mutiara. Mutiara, yes, betul. Mutiara. Naam, daripada laut juga. Naam. Talbasuna wa tara al-fulka mawakhira fihi. Naam, dan lihat adalah kapal-kapal di jalan di atasnya. Wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Semua itu nikmat daripada Allah. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subula. Dan jadi di atas muka bumi ini adalah daripada binatang-binatang yang digunakan dan juga adalah jadikan di atasnya daripada sungai-sungai dan juga adalah pada tanaman. Naam, wasubulan la'allakum tahtadun wa alamatin bin najmi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita dalam bintang-bintang itu. Dulu sekarang kita bukan map jalan. Sekarang kita buka map dan jalan. Orang dahulu tengok pada bintang-bintang. Apabila dia nak berjalan dekat jalan taman pasir, dia akan tengok ikut pada bintang dan sebagainya. Naam. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Afaman yakhluqu kama la yakhluq? Afala tadhakkarun? Wa in ta'uddu. Di sini yang kita nak tadabburnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kalau kita nak tengok berapa banyak daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, tak dapat nak kira. Banyak sangat. Banyak sangat-sangat, bukan sikit. Kalau saya nak tanya pada semua yang ada dengan saya, apa nikmat yang paling baik, yang paling bagus Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita? Kamu rasa apa? Cuba buka mic, cakap sikit. Mas Islam. Assalamualaikum, Syekh. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi Islam, Masya Nikmat Allah. hayat. Nikmat hayat. Nikmat hayat. Lagi. Ada lain ke? Ramadan. Ramadan, Syekh. Nikmat Ramadan. Ramadan Karim. Ya. Nikmat Ramadan. Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nikmat yang paling besar, Kesehatan. yang paling penting, yang paling besar. Baik. Cukup jawapan. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran, Syekh. Baik, alhamdulillah. Cukup jawapan-jawapan ni. Mari kita tengok pada jawapan ini. Kalau kita tengok nikmat hayat, hidup. Allah SWT jadikan kita hidup di atas muka bumi ini. Adakah itu nikmat yang paling baik? Bukan juga. Sebab kalau kita hidup di atas muka bumi ini pun dalam keadaan non-Muslim, tak ada apa. Tak ada apa.
Kalau nikmat adalah Quran, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ada sekarang di masa ini adalah, tetapi orang kafir dia tahu ada Quran. Tapi adakah dia dapat manfaat? Tak ada apa. Tak dapat apa-apa. Kalau kita kata duit, orang kafir pun ada duit. Tapi adakah ada manfaat untuknya? Manfaat dunia. Ha? Di akhiratnya tak ada apa. Nikmat yang paling besar, yang paling besar ataupun yang paling bagus dan penting iaitu iman Islam. Itu adalah yang paling penting. Kalau orang bukan Islam, bukan iman, apa-apa yang dia buat, dilakukan daripada amal yang soleh, amal yang baik maksud, semua tidak terima. Ha? Jadi, semua apa yang dia buat, contoh dia tolong orang, bantu orang dan sebagainya, tak ada apa-apa. Ada untuknya zahir, dunia je. Tapi akhirat tak ada apa. Jadi adalah orang kata, kalau orang kalau orang buat baik dan buat kebajikan, kerja kebajikan, tolong orang, bantu orang, dia buat amal soleh, buat amalan yang baik-baik sangat. Bukan amal soleh, kita panggil amal baik-baik sangat. Dia buat macam-macam. Tolong orang, bantu orang, buka rumah anak yatim. Macam-macam dia buat. Bantu orang yang miskin, fakir miskin dan sebagainya. Itu baik ataupun tak baik? Jawapan, baik. Baik. Adakah itu akan syafaat untuknya? Jawapan untuknya, seperti mana kita kata, seorang dia ambil buku universiti. Dia belajar buku itu sampai habis. Belajar betul-betul sampai dia rasa sudah faham betul-betul. Apa-apa tanya dia tentang buku itu, dia boleh jawab. Semua boleh jawab. Tapi, dia tidak boleh ambil exam. Kenapa? Sebab dia tak daftar dekat universiti itu. Jadi, adakah dia lulus? Tak lulus. Kalau dia kata sudah baca kitab apa universiti yang paling baik di dunia, katalah dia sudah baca kitabnya semua, sudah hafal, sudah faham betul-betul 100%. Tapi dia tak boleh masuk ujian sebab dia tak daftar. Adakah kita kata orang ini sudah lulusan dari situ? Tak ada. Seperti itu. Amal yang baik, berapa banyak yang kamu buat daripada amal yang baik? Tanpa Islam, tanpa iman Islam, tak ada apa. Eh, kebaikan itu dunia aja. Itu dunia saja. Akhirat tak ada apa. Ha? Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Sudah. Selain pada agama Islam tak terima. Islam itu. Baik, maknanya ini tertibnya nikmat yang pertama, yang kira nikmat yang paling bagus yang Allah SWT beri pada kita iaitu iman Islam. Jadi nikmat yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmah lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu Wa Taala hantar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk semua lil alamin. Apabila kita sebut lil alamin, maknanya bukan hanya untuk orang Islam. Untuk semua orang. Tengok Islam ajar kita muamalah dengan orang kafir bagaimana. Orang non-Muslim, orang agama lain, bagaimana kita muamalah dengannya. Islam tak ajar kita muamalah tipunya. Islam tak ajar kita curinya. Na'udzubillah. Islam tak ajar kita muamalah jahat dengannya. Tak ada seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala hantar baginda Nabi Muhammad SAW rahmat lil alamin. Kullul alam, di kulli dunia. Dan itu adalah tengok pada Islam. Islam sampai ajar kita bagaimana kita nak jaga badan binatang. Bagaimana badan binatang pun kena ada rahmat dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala sampai jaga tentang bab ini, sampai ada dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, atau riwayat yang lain yarhamkum atau yarhamukum, disebutkan dua-dua syarah. Maksud ar-rahimun, orang yang ada di kasih sayang di hatinya,
Yang rahmat, rahman rahmuhur rahmanu ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat badannya. Orang yang ada hatinya lembut, ada kasih sayang pada hatinya, adalah dia muamalah dengan baik dengan orang, dengan binatang, dengan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Dan orang itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan rahmat untuknya. Ar-Rahimun rahmur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard. Jaga baik-baik kepada orang yang atas muka bumi ini. Muamalah dengan baik, muamalah dengan bagus. Dengan cara rahmah. Ha? Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Maka kamu akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok itu bagaimana Islam dengan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW ajar kita tentang muamalah tentang bab ini. Seperti mana kisah yang masyhur yang kita tahu. Dakhalat imra'an nar fi hirratin habasatha. Masuk seorang wanita kepada neraka disebabkan apa? Disebabkan dia larang untuk apa, kucing makan daripada hasyashil ard, adalah pada rumput-rumput yang ada di atas bumi. Subhanallah. Nah, dan juga kisah yang al-baghiyah atau zania, orang perempuan, seorang wanita, dan diriwayatkan adalah seorang lelaki. Seorang itu adalah di Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia masuk syurga disebabkan apa? Disebabkan dia menjaga ataupun dia bagi air kepada anjing. Subhanallah. Diambilkan dengan kasutnya dan dibagi. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala rahmatkan dengannya. Jadi nikmat itu, nikmat pertama adalah Islam, iman, nikmat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian adalah al-afiyah was-satr. Al-afiyah, afiat. Was-satr. Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan apa-apa yang kita berlakukan. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita nikmat al-afiyah. Lepas Allah Subhanahu Wa Taala sudah beri pada kita hidayah, maksudnya kita mengikut pada taat pada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian adalah datang apa? Kesihatan. Nikmat itu nikmat besar. La yash'uru biha illa man faqadaha. Tidak akan orang rasa hingga dia tidak dapat. Di masa corona, ramai daripada kita yang sudah kena di masa COVID-19. Ramai daripada golongan kita sudah jadi apa? Sudah sakit COVID-19. Kalau tak sakit pun dah pergi ambil vaksin. Memang dah sudah ambil lah COVID-19 tu. Apabila orang yang di masa itu, semua orang yang kena COVID-19, apa dia jadi? Tak boleh rasa. Bau tak ada. Nak makan pun tak ada rasa makanan. Apa jadi dengannya? Saya ingat di masa tu, dulu saya sakit, memang rasa tak selesa, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada apa. Subhanallah. Bagaimana nikmat itu, nikmat satu nikmat, baru satu nikmat. Subhanallah. Bagaimana nikmat sihat, nikmat afiat. Dan juga adalah apa? Nikmat as-satr. As-satr ini, satr maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan. Ini nikmat yang besar yang Allah SWT beri pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat-nikmat yang Allah SWT beri pada kita, tak dapat nak kira berapa banyak. Banyak yang Allah SWT beri pada kita. Di antaranya adalah nikmat as-satr, sembunyi. Sembunyikan pada kita. Cuba bayangkan. Kalau orang setiap kali dia lakukan dosa, setiap kali dia buat satu dosa, keluar dari badannya bau. Bau badannya akan jadi lagi kuat. Bau busuk. Auzubillah min zalik. Dia buat amalan yang tidak baik, keluar badannya bau busuk. Billahi alaikum. Demi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jadi macam tu, berani ke nak jalan dekat jalan? Nak keluar, nak jalan-jalan, berani ke? Masing-masing. Saya orang pertama lah. Saya orang pertama. Kullum minna. Setiap orang daripada golongan kami adalah salah silap. Jadi kita cuba bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan semua benda tu. Tak ada orang tahu apa yang kita lakukan. Tak ada orang tahu hal kita bagaimana. Dan kita, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita seperti itu. Ini kira di antara nikmat juga yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Nikmatus satr. Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan. Tak bagi orang nampak apa yang kamu lakukan pada dosa-dosa. Apa yang kamu buat. Tapi jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala ya'lam as-sirra wa akhfa. Allah Subhanahu Wa Taala tahu benda yang rahsia dalam hati kamu pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Tapi daripada rahmatnya, tengok daripada rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada malaikat. Jika hamba Allah Subhanahu Wa Taala niat nak buat baik, maka catat untuknya. Terus malaikat catat. Ya Rabb, esok
Saya akan bantu orang, tolong orang. Dah sebut ah. Dah niat seperti itu. Dah kata isu nak tolong orang, nak bantu orang. Terus malaikat cantikkan untuk niat untuk kamu apa? Pahala. Satu. Kamu sudah lakukan dari terus kali 10 ila 700 dhaaf sampai 700 kali ganda. Subhanallah. Ha. Tapi pada rahmatnya apa? Di antara rahmatnya, kalau kamu nak lakukan dosa, kamu niat nak buat benda yang jahat, na'udzubillah min zalik, niat nak buat benda yang tak baik. Kamu sudah niat, suruh malaikat jangan tulis apa-apa. Jangan tulis apa-apa. Kalau lakukan, tulis satu dosa. Kalau tidak lakukan, sepatutnya tak ada apa kan? Sepatutnya tak ada apa. Tapi pada rahmat Allah SWT, tulis untuk kamu pahala. Disebabkan kamu hamamta bisu'in walam ta'malhu. Kamu niat nak buat benda yang buruk, benda yang tidak baik, tapi kamu tidak lakukan, maka kamu dapat pahala tentang bab itu. Tengok dengan rahmat Allah SWT. Bagaimana muamalah dengan kita. Jadi ini adalah kira di antara nikmat yang besar yang Allah SWT beri pada kita. Kemudian adalah pada akal. Akal. Fikiran. Fitrah. Akal, fitrah adalah maksudnya Allah beri pada kita akal untuk bezakan di antara benda yang baik dengan benda yang buruk. Tanpa akal itu, orang tak boleh bezakan benda yang baik dengan benda yang tidak baik. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Ada nak tambah? Ada nikmat-nikmat lain? Ha? Masya Allah. Banyak pada nikmat. Kalau kita nak cakap tentang bab ini, terlalu banyak. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang yang saleh dan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya adalah kita nak cakap sikit tentang syarat dakwah dan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'wah was sabr. Dakwah dan sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya bagaimana? Pada ayat 125 hingga ayat 128. Ayat surah An-Nahl ayat 125 hingga ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir muka surat yang terakhir pada itu 281. Pada ayat 125. Mula. Pada qaulihi ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Naam. Mari ya. Siapa boleh tolong baca terjemahannya? Siapa ada pegang buku Quran? Siapa pegang Al-Quran terjemahan? Tolong baca terjemahannya. Ada ke? Tak buka. Ataupun tengah masak. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Baik. Ayat apa tadi saya? Ayat 125. Muka surat Surah. 281. Ud'u ila sabili rabbika. Okey. Saya baca Ustaz. Yallah, bismillah. Saya baca boleh? Boleh. Semula ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 125. Ayat 281 125. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sampai ayat berapa Syekh? Sambung sampai habis. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan seksaan yang ditimpakan kepadamu.
Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. 127. Dan bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. 128. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu alam. Masya Kan? Allah. Satu. Ahsanti Haja. Terima kasih banyak. Haja Syahrina. Masya Allah. Jazakillah khairan. Terima kasih Haja. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah. Ma makna, apa maksud dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah? Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita dakwah dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah. Hikmah itu yakni dengan cara cakap itu kita kena pilih cara kita nak cakap. Mau'izah hasanah dengan cara yang kita nak cakap dengan orang nak dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada caranya. Bukan adalah dakwanya adalah dengan cara contohnya kamu ni tak Islam, kamu ni buat macam ni, nauzubillah, kamu ni kafir, kamu dia macam-macam cakap tentang orang itu sampai dia benci pada Islam, nauzubillah, atau dia sampai dia rasa macam Islam tu susah. Tak, bukan seperti itu. Naam. Jadi kita pilih cara cakap dengan orang bagaimana sesuai dengannya. Yani Khatibun Nas, Nabi SAW sudah bagi satu syarat untuk kita untuk muamalah dengan orang, iaitu Khatibun Nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan orang ataupun cakap dengan orang mengikut pada tahap fikiran dia. Yani, kalau ada orang itu baru lagi, janganlah terlalu tegas. Kalau ada orang itu fahaman dia macam ni, jangan kamu cakap tinggi sangat sampai dia tak faham. Kalau orang itu adalah dia tak tahu apa-apa tentang agama lagi, janganlah kamu nak level tinggi sangat macam orang sudah ada universiti dan sebagainya. Ada syaratnya. Setiap orang kena syaratnya. Dan wajadilhu, jadi kita dalam bab ini bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan mau'izah hasanah adalah dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, yang akan bagi hatinya lembut untuk apa? Untuk masuk Islam, untuk suka pada Islam. Kalau dia Islam, untuk menjaga Islam lagi banyak. Iaitu ada satu uslub ataupun cara dipanggilkan targhib. Kita ada dua. Ada targhib, ada tarhib. Perbezaan di antara dua kalimah ini satu huruf. Kalau targhib, ghain. At-tarhib, ha. Tapi ghain ha beza maknanya di antara kalimah itu. Kalau kita sebut at-targhib, bagi orang itu adalah apa, untuk bercakap tentang hal syurga, tentang hal benda yang baik, benda yang bagus. Tarhib, dan bagi tahunya ada balasan. Ada hari akan ada balasan. Ada hari akan ada hisab. Ada hari adalah akan ada syurga dan neraka. Naam. Wajadilhum billati ahsan. Apabila sampai tahap kita sudah dakwah kepada orang, tapi orang tu mungkin tegas dan sebagainya, kita perlu untuk lawan dengannya, lawan cakap tentang apa, tentang bab ini, lawan untuk bagi dia hujah, bagi dia dalil. Bukan adalah kita dengan cara adalah kasar dan sebagainya. Tak, dia kena sampai tahap tu di masa hajat. Maksudnya sudah sampai tahap memang kena macam tu, baru kita cakap dengan tegas, kena bagi dalil kuat dan sebagainya. Tapi itu semua dengan cara adab. Itu semua dengan cara adab. Seperti mana apabila dakwah, apabila kata ana uhyi wa umid, diambil dua orang daripada penjara. Seorang bebaskannya, seorang adalah bunuhnya. Dia kata saya uhyi wa umid. Nabi Allah Ibrahim tak ada cakap apa-apa dengannya. Apa cakap? Terus pergi kepada benda yang lain. Sebab apa? Nak duduk cakap dengan orang macam tu, dia tak faham tentang bab ini. Jadi ikut tahap fikiran dia dah, biar pergi kepada benda yang lain.
Nabi kata apa badannya? Fa inna Allah ya'ti bil syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala datang matahari pada sini, sebelah sini. Kamu bagi dia datang dari sebelah sana. Subhanallah. Jadi ikut tahap fikirannya, tak adalah nak duduk lawan-lawan sangat dengan dia. Jadi dengan cara adab. Semua itu adalah dengan dakwah kepada orang. Kalau kita sampai adalah kena tegas dan bagi dalil dan sebagainya dengan adab, bukan tanpa adab. Tanpa adalah kita suara tinggi, tanpa adalah kita kata perkataan yang ada hinaan daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu dalam ayat itu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhal. Huwa a'lamu biman dhalla, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yani maksud hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu orang ni halnya macam mana, akan dapat hidayah ataupun tidak. Dan hidayah itu, maksud jalan kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kamu, wahai orang yang berdakwah, kerja kamu adalah kamu ajak orang itu kepada kebaikan. Tapi kalau orang itu last-last tak nak, kamu sudah buat kerja kamu. Kamu sudah lakukan kerja kamu. Kerja kamu adalah untuk dakwahnya. Sekali, dua kali, banyak kali, tak ada masalah. Tapi orang itu jadi ataupun tak jadi, itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Muhimmatuk al-balagh. Tujuan kerja kamu adalah sampaikan. Dan hidayah itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata, saya hadaitu hadzal rajul. Saya beri hidayah pada orang itu. Dulu dia sesat, kamu tak bagi apa-apa. Kamu adalah sampaikan Islam pada orang itu dengan cara clear. Mungkin Islam itu sampai badannya dengan cara tak clear. Jadi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu adalah usaha dalam bab itu. Memang kerja kita di dunia ini adalah untuk ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala kita jadikan kita di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah juga, untuk sampaikan ilmu, sampaikan dakwah kepada orang. Dan apabila sampai adalah untuk nak balas pada amalannya, seperti mana kita dengar tadi tentang pada terjemahan wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Jadi kena adil dalam balasan, kena adil. Jangan adalah apa panggil bahasa Melayu, terlampau atau terlebih. Jangan jangan jadi seperti itu. Dan Islam adalah larangkan untuk kita zalimi orang atau kita buat benda yang tidak baik dengan orang. Islam larang kita untuk lakukan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa? Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau orang buat tidak baik dengan kita, kita adakah pergi balas benda yang sama, buat tak baik dengannya? Tak, Islam tak ajar kita seperti itu. Mungkin kalau orang itu buat benda yang berlakukan benda yang teruk dengan kita ada Islam sudah jadikan adalah satu namanya qada, iaitu hakim, untuk hakimkan di antara kita. Jadi jatuhkan hukum di atasnya, bukan kita jatuhkan hukum atasnya. Orang itu adalah seperti mana yang sekarang memegang kuasa dekat sini adalah ada polis, ada mungkin orang yang tanggungjawab. Kita pergi rujuk badannya. Tak adalah kita balas dendam sendiri. Tak boleh macam tu. Islam tak ajar kita seperti itu. Ada yang tanggungjawab, jadi dia dilakukan, jalankan. Tapi adalah Islam ajar kita kalau orang buat tidak baik dengan kita, bukan adalah bagi kita buat tidak baik dengannya. Kalau nak, pergi kepada hakim ataupun kepada polis dan sebagainya. Tapi kalau kamu rasa kamu boleh sabar, kamu sabar. Dan itu adalah khairun lis-sabirin. Baik kepada golongan orang yang bersabar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, yauma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan datang nanti di hari kiamat orang yang sabar di dunia ini pada ujian, pada kesusahan yang datang badannya, pada masalah-masalah dengan orang, pada macam-macam yang berlaku dengannya di dunia. Di akhirat ini adalah pahala banyak untuknya. Di akhirat adalah mungkin adalah Allah SWT akan bagi dia masuk syurga. Ha? Kenapa masuk syurga terus? Bima sabartum. Ini adalah disebabkan sabar kamu dekat dunia. Subhanallah. Ya Rabb, Allahumma ja'alna min ibadika sabirin. Ya Allah, jadikan kita pada golongan orang yang sabar. Kemudian adalah wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun.
Nabi ini ayat yani tuasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sabar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah jangan wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wala tahzan alaihim. La tahzan ala i'radihim. Jangan adalah sedih tentang hal orang itu tidak Islam, tidak masukkan Islam ataupun tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan adalah simpan di dalam hatimu tentangnya pada apa yang dia lakukan dengan kamu, apa yang dia buat dan sebagainya. Dan akhirnya ayat habis dengan apa? Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bantu, akan tolong, akan menangkan kepada apa? Kepada orang yang ada dengannya, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Dengan syarat adalah orang itu ihsan, dengan orang itu baik pada muamalatnya, dengan takwa dan juga ihsan. Naam. Walladzina hum muhsinun. Inna Allah ma'al ladhina apa? Dengan orang beriman. Yang mana? Yang bertakwa dan muhsin. Takwa dan ihsan. Takwa dan ihsan. Penting dua benda. Takwa dan ihsan. Benda itu adalah uh, penting di dalam hidupan kita di masa kita nak dakwah. Setiap orang daripada kita, setiap orang dalam kumpulan ini adalah seorang yang dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang, mungkin ada anak, keluarga, adik-beradik, kita jadi orang dakwah juga, sampaikan kebaikan kepada orang yang lain. Maka kita usaha untuk apa? Untuk kita sampaikan yang terbaik dengan cara yang lembut, dengan cara yang ada hikmah, dengan cara yang akan bagi orang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala lagi, bukan bagi orang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walayazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita untuk jadi orang yang bertakwa, yang amalkan soleh, dan jadikan kita daripada orang yang amalkan dengan apa yang dia belajar, insya-Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat guru saya di masa saya belajar dengan guru saya Syekh Rajab Dib di Syria, adalah seorang guru yang besar di Syria, masya-Allah. Dia murid-muridnya bil alaf, dengan ribu-ribu, masya-Allah. So kurang-kurangnya setiap Khamis malam Jumaat, darsul Khamis kita panggil. Kita orang Arab cuti Jumaat. Jumaat Sabtu. Jadi Jumaat Khamis malam Jumaat ada satu kelas. Syekh ni Masya Allah, ja'ala Allah lahu mahabbat nas. Yani berniat pada orang sayang pada guru tu, subhanallah. Sampai pelajar-pelajarnya ramai. Ada di antara pelajarnya orang yang awam, ada di antara pelajarnya orang yang tahapnya tinggi pada pelajaran. Macam-macam ada pada orang yang ikut pada kelasnya. Masya Allah. Sampai masjid penuh, atas bawah semua. Hampir 2,000, 3,000 sampai macam tu. Masjid penuh. Masjid Abin Nur. Kalau orang yang pernah pergi Syria, tahu Masjid Abin Nur. Gurunya adalah Syekh Ahmad Kuftaru, Allah yarham. Yang penting, guru tu adalah dia kata, ya ibni, urid minkum kullu wahid an yakun da'i ila Allah. Wahai anakku, saya nak pada setiap orang daripada kamu, dia kata, guru tu, kita kata apa? Saya nak pada kamu, wahai anakku, setiap orang jadi da'i kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ajarlah apa yang kamu belajar daripada kelas-kelas, sampaikan kepada orang yang lain. Dan dia ajak kita untuk apa? Untuk dakwah dengan cara, kalau kita tak pandai, kita tak boleh nak buat dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bid'awatin nas ila dars. Subhanallah. Dia kata kamu dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kamu dakwah, maknanya dakwah dalam bahasa Arab maknanya jumput. Jumput orang kepada kelas, untuk hadir kelas. Jadi ya ibni kull wahid minkum, dia kata setiap orang daripada kamu, ad-darsul qadim, kelas yang akan datang ke kelas dengan dua orang. Kull wahid minkum ya'ti ma'asnain. Setiap orang datang dengan dua orang. Subhanallah. Bahkan maka majlis guru tu Syekh Rajab Dib rahmatullah alaih, Allah yarham, majlis yang penuh dengan rohaniat, penuh dengan benda yang baik, kebaikan, penuh dengan benda yang bagus, penuh dengan benda yang ada isi pada hati kita. Yani ka'anna al-kalam yasil ila al-qalb, perkataan sampai kepada hati terus. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
nikmat ini adalah nikmat yang sangat bagus, adalah belajar ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita belajar ilmu insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita. آمين يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا ورحمة الرحيم. ربنا يا ربنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Terima khairan kasih. Syekh. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh Jazakumullah khairan. Syekh. Sama-sama. Alhamdulillah. Ya Rabb. Syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah.